Allah dengan makna al-ilah. Al-ilah. Dibuang i jadi Allah. Payah nak sebut jadi Allah. Itu perbahasan ilmu saraf. Allah dengan makna dia saja Tuhan. Oleh kerana itu tak boleh terjemah dalam bahasa lain. Bahasa lain tak ada ilmu nahu yang seperti ini. Maka perkataan Allah satu perkataan yang tak boleh diterjemah. Walaupun orang kafir guna juga perkataan Allah, tapi penggunaan mereka salah. Penggunaan mereka tak betul. Penggunaan mereka tak betul. Orang Kristian kata Allah. Orang Yahudi juga kata Allah. Orang musyrikin Arab juga kata Allah. Tetapi tidak memenuhi maknanya. Tuhan sebut dalam Quran, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah fa anna yufakun." Dan jika engkau tanya mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Nescaya mereka menjawab Allah. Bagaimana mereka boleh dibohongkan? Mereka sebut Allah, tetapi mereka sembah berhala, mereka sembah bintang, mereka sembah malaikat, mereka sembah jin. Kalau sebut Allah, tak boleh sembah yang lain lagi. Ini perkataan Allah, maknanya dia begitu. Dan juga orang Kristian menyebut Allah. Orang Yahudi juga sebut Allah. Dalam masa yang sama, orang Yahudi kata Uzair anak Allah. Orang Kristian kata Isa anak Allah. Padahal Allah ni tak ada anak. Dan tidak diperanakkan. Itu perkataan Allah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul katakanlah Allah ahad. Esa. Allahus samad. Kepadanya dihadapkan semua perkara. Ini duduk hadap ke lain, berharap ke lain. Macam mana? Tak tepat dengan perkataan Allah. Lam yalid, tidak beranak. Tidak beranak. Tidak ada anak. Itu makna Allah. Walam yulad, dan tidak diperanakkan. Itu Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada baginya yang sama dengan sesuatu pun. Dengan sebab itulah, apabila Nabi SAW menyuruh sahabat menulis surat kepada raja-raja yang menganut agama Kristian. Di antaranya Kaisar Raja Rom, Al-Muqawqis Raja Mesir, An-Najashi Al-Askham Raja Habasyah. Surah itu ditulis Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Rasulillah ila Hiraql Azimir Rum, ataupun ila Al-Muqawqis atau ila An-Najashi Al-Askham. Salamun ala man ittaba'a al-huda ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Daripada Muhammad Rasulullah kepada Raja Mesir, Raja Rom, Raja Habasyah, selamat sejahtera kepada siapa yang mengikut petunjuk. Wahai golongan ahli kitab, marilah kepada kalimah yang sama di antara kami dan kamu. Kalimah yang sama itu adalah Allah. Kami sebut Allah, kamu juga sebut Allah. Tetapi apa makna Allah? Alla na'budu illallah. Kita tidak boleh beribadat melainkan kepada Allah sahaja. Wala nusyrika bihi syai'an. Dan kita tidak boleh menyemutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Tidak boleh melantik Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan kita tidak boleh mengambil di kalangan kita sama ada ulama-ulama, padri-padri, pendeta-pendeta, raja-raja ataupun pemimpin-pemimpin. Melantik mereka menjadi Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Jika sekiranya mereka berpaling, katakanlah kami adalah orang-orang Islam. Apa makna melantik pemimpin-pemimpin sebagai Tuhan daripada Allah? Maknanya memberi hak kepada pemimpin itu mengadakan undang-undang, mengadakan cara hidup yang bercanggah dengan apa yang dipermankan oleh Allah di dalam kitabnya. Contohnya hukum hudud, Tuhan sebut dalam Quran. Hukum kisah, Tuhan sebut dalam Quran. Tiba-tiba pemimpin-pemimpin buat undang-undang lain, buat peraturan lain. Ini ialah dengan makna melantik pemimpin-pemimpin itu
menjadi Tuhan yang lain daripada Allah. Kerana kita tidak boleh mengadakan hukum syariat, hukum hakam dan cara hidup, melainkan dalam perkara yang diizin oleh Allah Ta'ala. Perkara yang Allah Ta'ala izin tak apa. Ini perkara yang Allah Ta'ala sudah sebut nas. Tiba-tiba pergi buat undang-undang juga. Buat peraturan juga. Dijelaskan oleh firman Allah Ta'ala, Am lahum syuraka syara'u lahum minad-din ma lam ya'zam bihillah. Adakah mereka itu mempunyai sekutu-sekutu yang lain daripada Allah yang boleh membuat hukum syariat? Hukum syariat ini termasuklah undang-undang, peraturan dalam perkara yang tidak diizin oleh Allah Ta'ala. Bila memberi hak kepada pemimpin-pemimpin, pemimpin itu sama ada wakil rakyat yang dipilih, raja yang diangkat, Perdana Menteri yang dilantik, Presiden yang dilantik, Menteri Besar yang dilantik, Ketua yang dilantik, siapa sahaja yang diberi hak untuk mengadakan peraturan-peraturan. Sedangkan di sana sudah ada peraturan-peraturan Allah. Peraturan Allah sudah ada. Pergi buat peraturan yang lain. Ini makna arbabam min dunillah. Jangan kamu melantik ketua-ketua kamu menjadi Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Ini arbaban. Makna arbaban. Ini dijelaskan oleh hadis Nabi SAW yang sudah kita sebut berpuluh kali dalam majlis ini. Ialah apabila Nabi SAW membaca firman Allah Ta'ala di hadapan Adi bin Hatim yang datang menghadap dalam keadaan memakai salib, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka itu telah melantik pendeta-pendeta dan padri-padri mereka Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Lalu Adi menjawab, wahai Muhammad, kami sembahyang tidak menyembah padri. Kami sembahyang tidak menyembah pendeta. Kami juga menyembah Tuhan, menyembah Allah. Jawab Rasulullah SAW, wahai Adi, kamu memakai hukum-hukum yang direka dan dibuat oleh padri-padri kamu. Perkara yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Sedangkan di sana ada hukum yang jelas daripada Allah. Kamu tinggal hukum Allah, pakai hukum yang dibuat oleh padri-padri. Begitulah juga yang dibuat oleh raja-raja, menteri-menteri, pemimpin-pemimpin, ahli-ahli parlimen yang membuat undang-undang dalam perkara yang tidak diizin oleh Allah. Sistem pilihan raya dalam amalan demokrasi, kita memilih wakil rakyat. Wakil rakyat ni tugas dia apa? Wakil rakyat tugas dia untuk membuat undang-undang di parlimen, di Dewan Negeri. Membuat peraturan dalam Dewan Negeri. Membuat peraturan di dalam parlimen. Ini tugas wakil rakyat. Orang kita tak faham, boleh jamu kedai kopi cukup lah. Jamu kedai kopi ni siapa dia pun boleh. Siapa dia pun boleh. Ini bukan jamu kedai kopi. Bukan masalah beri pitih tu, beri pitih. Wakil rakyat yang dipilih ini, dia mesyuarat dalam Dewan. Dewan ni kerja dia meluluskan undang-undang. Meluluskan peraturan. Meluluskan berbagai-bagai perkara dasar yang diamalkan oleh kerajaan. Ini tugas wakil-wakil rakyat yang dipilih. Apabila wakil-wakil rakyat ini meluluskan undang-undang yang bercanggah dengan Islam, maka semua yang mengundi dia, semua yang mengundi, yang memilih dia, apikulah hari kiamat. Apikulah hari kiamat. Ini dia maknanya. Ini makna yang mesti dipaham. Ini makna memilih pemimpin-pemimpin dan menyokong pemimpin-pemimpin. Di sinilah Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, wa yawma tuqallabu wujuhum fin nar yaquluna la ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasulah qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Pada hari dibalik-balikkan muka-muka mereka di dalam neraka. Pada hari itu berkatalah penyokong-penyokong dan pengikut-pengikut. Ini Quran menyebut. Mereka berkata, wahai Tuhan, mudah-mudahan di atas dunia dulu kami mentaati Allah dan mentaati Rasul.
Dan mereka berkata lagi, wahai Tuhan kami, kami telah taat kepada pemimpin-pemimpin dan ketua-ketua kami. Mereka lah yang telah menyesatkan kami. Ini satu ayat. Banyak ayat Quran. Banyak ayat Quran. Ittabarra'a alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'u al'adab wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladhina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijin minan nar. Ingatlah apabila pemimpin-pemimpin yang diikut, pemimpin-pemimpin yang diikut, pemimpin-pemimpin yang dipilih di atas dunia, yang diikut oleh pengikut-pengikut dia, berlepas diri daripada pengikut-pengikutnya pada hari kiamat kelak. Berlepas diri, masing-masing berlepas diri masing-masing. Berkatalah orang-orang yang mengikut, orang-orang yang mengikut di atas dunia berkata, wahai Tuhan kami, sekiranya Engkau hidupkan kami semula ke dunia, kami tidak akan ikut lagi pemimpin-pemimpin ini. Demikianlah kami jadikan amalan mereka di atas dunia dulu, membawa penyesalan kepada mereka, dan mereka tidak boleh dapat mengeluarkan diri daripada api neraka. Ini ayat Quran. Ayat Quran yang menyatakan demikian. Bukan Nabi kata, Quran kata, bukan pemimpin ulama yang berkata. Ayat ini ada dalam Quran yang mengatakan bahawa pengikut-pengikut dan rakyat-rakyat yang menyokong pemimpin-pemimpin yang tak betul ni, minta kalau hidup semula lah kata dunia tak bersokong dah. Tapi hari kiamat adalah hari keputusan. Tidak ada lagi balik ke dunia. Terpulang pada kita, sama ada kita percaya pada Quran ataupun tidak. Bila kita sebut Allah, bermakna Dia saja Tuhan yang bersifat dengan segala sifat ketuhanan. Tiada lagi Tuhan yang lain. Tiada ma'bud. Tiada yang disembah, malaikat Dia saja. Tak boleh sembah, malaikat Dia saja. Kalau sembah salib, sembah patung, sembah berhala, sembah jin, dia sebut Allah. Allah sebut juga. Bila berapa orang sakit, hei jin tanah, jemalan tanah. Jin gunung, jemalan gunung, jin bukit, jemalan bukit. Jin tu jin ni minta sembuh daripada penyakit. Dengan berkat kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebut juga la ilaha illallah. Tetapi la ilaha illallah apa? Sebut la ilaha illallah, tetapi syirik, menyengutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Tiada makhluk yang sebenar malaikat Dia. Tidak ada yang dituntut, yang diminta yang sebenar malaikat Dia. Walaupun kita nampak lari wari berah, bank bawa batuan ke rumah kita, orang yang tolong kita, kita nampak congek-congek berjalan, tetapi yang sebenarnya menolong kita ialah Allah. Orang tu sebab saja. Sebab saja orang itu. Yang sebenar dituntut ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada maujud yang sebenar malaikat Allah. Tiada yang ada yang sebenar malaikat Allah. Yang ada yang wajib. Yang tidak menerima tiada sekali-kali. Adapun ada yang lain adalah ada yang harus. Yang bermula daripada tak ada, kemudian ada, kemudian mati. Lepas hidup pula. Adapun ada Allah ni ialah ada yang wajib. Dia yang sebenar yang ada, yang wajib, yang lain adanya harus, boleh jadi tak ada. Ia saja yang bernama Allah, yang tidak pernah dinamakan dengan nama itu kepada yang lain. Sehingga orang kafir jahiliah tak berani nak menamakan patung dia berhala dia dengan Allah. Dia beri nama lain. Dalam masa yang sama, dia juga menyebut Allah Ta'ala. Menyebut Allah Ta'ala. Minggu lepas saya pergi dialog dengan padri-padri, dengan sami-sami berbagai agama di Kuala Lumpur. Saya menegakkan perkataan Allah. Kataan Allah ini dia maknanya. Kemudian seorang sami Hindu berkata, kami juga berdoa. Dia baca mantra dia, Ya Allah. Elak dia. Ada Ya Allah. Perkataan Allah itu ada. Ini menunjukkan bahawa agama-agama lain juga menyebut Allah.
Tetapi dalam masa yang sama, dia menyembah patung. Dia kata, kami tak sembah patung. Kami sembah Allah juga. Patung itu perantaraan saja. Kita tidak, kita sembah Allah sungguh. Dia kata, yang ada ke Kaabah, Kaabah itu tempat adat saja. Kalau Kaabah tu dirambak, batu dia punggah, aku wari ke Malaysia. Kita bina pula di Malaysia ni, kita tak boleh mengadap ke batu tu. Kena adap ke Mekah juga. Di sini menandakan kita mengadap Allah, bukan mengadap batu tu. Adapun dia, bila usung sokong dia, usung ke batu ke, adap batu ke. Usung ke Pulau Pinang, adap batu duduk di Pulau Pinang. Kat mana usung bawa mana pun duduk adap ke batu tu. Kita tidak. Batu tu jadi tempat isyarat untuk kita satu hala untuk mengadap. Kita mengadap Allah, bukan mengadap pada batu itu. Apabila Nabi SAW kucuk pada Hajar al-Aswad. Bila tawaf sampai Hajar al-Aswad, istilam. Istilam ni sama ada kucuk ataupun isyarat dengan tangan. Isyarat bismillah Allahu Akbar ke arah Hajar al-Aswad bila kita tawaf. Tetapi bukan kita puja batu itu. Sayyidina Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bila tawaf sampai ke Hajar al-Aswad, Sayyidina Umar kata, ya Hajar al-Aswad, inni a'lamu annaka hajarun la yanfa'u wa la yadhurru wa la yanfa'. Laula ra'aitu Rasulullah SAW qabbalaka ma qabbaltuk. Wahai Hajar al-Aswad, kata Sayyidina Umar, aku tahu mu ni batu yang tidak memberi manfaat, tidak memberi mudarat. Kalau sekiranya aku tak tengok Rasulullah kucukmu, aku tak kucukmu. Aku kucukmu kerana Nabi kucuk, bukan kerana aku pujamu. Sayyidina Umar ni ramai dia gandeng. Dia gandeng batu tu. Tapi oleh kerana Nabi kucuk, maka aku kucuk. Setengah riwayat mengatakan batu tu dibawa daripada syurga. Ulama meriwayatkan demikian. Dengan sebab itu dikucuk pada batu itu. Dan berbagai-bagai riwayat. Pada masa Ibrahim nak membina Kaabah, dibawa batu itu. Sebagai isyarat, bukan puja pada batu itu. Oleh kerana itulah, di Hudaybiyah, ketika Nabi SAW mengadakan bai'ah dengan sahabat dia. Bila sahabat Sayyidina Utsman tak balik, lalu berbai'ah untuk berjuang, sanggup mati ataupun menang. Lalu mereka berbai'ah dengan mereka memegang tangan Nabi SAW. Pada masa itu Nabi bersandar di pokok di Hudaybiyah itu. Lepas pada itu orang lagi puja pokok kayu itu. Sayyidina Umar suruh kita tebang. Dia tebang teruk buang pohon kayu itu. Kerana kita orang Islam bukan jenis puja pohon kayu. Kita berhadap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah kerja-kerja syirik. Kita berhadap pada Allah. Tidak ada yang dituntut malaikat Allah. Firman Allah Taala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tiada Tuhan malaikat dia yang hidup kekal lagi terus menerus berdiri menguruskan makhluknya. Allah, apa dia Allah? La ilaha illahu, tidak ada Tuhan malaikat dia. Al-Hayyu, yang maha hidup, yang bersifat dengan hayat. Ini sifat Tuhan. Yang hidup. Al-Qayyum, yang berdiri dengan sendiri. Kita sebut qiyamuhu binafsih. Berdiri dengan sendirinya. Tidak berhadap pada yang lain. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, ayat kursi. Dia yang hidup dan yang berdiri dengan sendiri. Dengan makna sifat Tuhan duduk dalam Allah. Firman Allah Ta'ala, Zalikumullahu Rabbukum fa'buduh. Surah Yunus ayat 3. Artinya yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu, maka sembahlah dia.